Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey, baik. Pada hari ini, hari Isnin bersamaan dengan 24 hari bulan 5, kita sambung semula pelajaran kita pada hari ini dengan Cikgu pada awalnya ingin membacakanlah lagi kad raya yang ada kepada diri Cikgu. Okey, hari ini Cikgu baca 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kad raya ni tak semua murid yang hantar kepada cikgu. Hanya ada 14 orang je. Yang lain tak hantar. Jadi cikgu baca yang hantar sahaja. Okey, baik. Di hadapan kita ni ada satu kad raya berwarna merah daripada Alisa. Okey, kad raya ini daripada Alisa. Cikgu bacakan ucapan kad raya daripada Alisa. Okey, Alisa buat bukan pantun kot, buat ucapan. Okey, Ramadan telah kita tinggalkan, hampir menjema Syawal mulia. Aidilfitri berbahang gembira disambut dengan rasa suka. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ucapan Hari Raya 2021. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Cikgu Farhan. Okey, baik. Terima kasih Alisa. Selamat Hari Raya. Okey. Ya, kad ucapan yang seterusnya. Okey, ini kad ucapan yang seterusnya. Okey, daripada Insyirah. Okey, daripada Insyirah. Okey, Insyirah buat apa ni? Ucapan kaca pecah sampan. Cikgu Farhan, bila nak ajar kami lagi? Okey, ni macam pantun tapi bukan pantun ni, okey. Pantun dua kerat kan. Okey, maaf zahir dan batin. Terima kasih kepada Insyirah kerana telah buat kad raya untuk cikgu. Okey, hari ni tekak cikgu sakit. Jadi cikgu apa-apa dah. Dalam video ni mungkin kamu akan dengar cikgu terbatuk-batuk. Okey, seterusnya kad ucapan yang ketiga, iaitu selamat Hari Raya. Ni kad dia. Okey, daripada Amsyar. Okey, daripada Amsyar buat pantun. Pecah kaca, pecah sampan, kalau baca harap disimpan. Kuih cempedak, kuih raya, kalau boleh rayalah bersama-sama. Okey, pantun itu satu saja. Terima kasih kepada Amsyar kerana telah menghantarkan punya kad ucapan kepada cikgu. Okey, baik. Kad ucapan yang keempat, ini dia. Okey, kad ucapan yang keempat daripada Aminuddin Wafi. Okey, Aminuddin Wafi dia tak buat ucapan ataupun pantun, tetapi dia buat gambar saja. Tengok ni. Okey, gambar saja. Cikgu Farhan dan juga Wafi, dia buat gambar. Dia tulis rindunya. Macam tahu-tahu je kena PKP lama kan. Sebab tu kita rindu antara satu sama lain. Okey, terima kasih Aminuddin Wafi. Okey, baik, yang terakhir untuk hari ini, yang kelima, iaitu daripada daripada Musaid. Okey, ini Musaidnya. Dia ada gambar ketupat dan sebagainya. Gambar ketupat. Okey, Musaid buat ucapan pendek saja. Terima kasih cikgu untuk jadi baik hati. Maaf dan ampun. Terima kasih kepada Musaid. Cikgu sentiasa maafkan kamu. Setiap kesalahan murid-murid cikgu, insya-Allah cikgu akan sentiasa maafkan semua orang. Okey. Okey, baik, habislah tentang ucapan kad raya itu. Jadi sekarang ni kita keluarkan sakit tekak. Okey, baik, kita sambung semula kepada pembelajaran kita menggunakan buku teks kita. Okey, cikgu nak murid-murid buka muka surat 50. Kita sambung pelajaran kita pada hari ini pada muka surat 50. Okey, baik, cikgu tak boleh nak cakap kuat sangat sebab tekak cikgu memang sakit. Cikgu memang sakit tekak sekarang ni. Jadi mungkin cikgu akan baca perlahan-lahan je. Baca pun mungkin tak banyak. Sebab kalau cikgu baca sekarang ni, cikgu cakap, cikgu rasa nak terbatuk. Okey, baik, sekarang ni buka muka surat 50. Okey, kita tajuk pada hari ni, kemahiran kita ialah membaca lah. Okey, membaca. Jadi macam
macam dari sudut bacaan ni, cikgu rasa murid tidak ada sebarang masalah. Cumanya ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang bila baca, dia baca tak berapa lancar sangat. Boleh baca, tapi bacaan itu tidak beberapa lancar sangat lah. Maksudnya ambil masa sikit. Tapi yang lain semua keseluruhan memang boleh baca lah. Jadi bagi cikgu takkan buat ujian membaca kepada kamu, pasal cikgu dah pernah dengar kamu baca di dalam kelas. Cumanya di rumah nanti kamu kena selalu membaca jugalah untuk mengasah kamu punya kemahiran. Okey, baik, tengok muka 50, iaitu tajuk dia menu seimbang. Okey, baca petikan di atas. Hana dan rakan-rakannya melawat pameran bersempena dengan Minggu Kesihatan di sekolah. Mereka tertarik dengan poster yang dipamerkan. Okey, kamu tengok poster tu, biasalah kita selalu jumpa piramid makanan. Okey, piramid makanan ni dia terdiri daripada empat bahagian lah. Satu dekat bahagian atas sekali, bawah dia, kemudian yang ketiga dan kemudian yang keempat. Maksudnya bila bentuk piramid tu, di bawah yang paling banyak, di atas yang paling sikit ruang dia. Okey, kita tengok ruangan yang daripada bawah dahulu, yang terdiri daripada nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian. Maksudnya bila masuk gambar piramid tu, yang bahagian bawah tu, ruang yang paling banyak sekali itu adalah makanan yang paling banyak yang kita perlu kena ambil dalam kehidupan seharian kita. Contohnya nasi, mi, semuanya berasaskan karbohidrat supaya kita ada tenaga untuk kita buat kerja dan membesar dan sebagainya. Okey, kemudian di bahagian yang kedua piramid itu, iaitu terdiri daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, kedua terbanyak. Maksudnya dalam pinggan kamu makan nanti, yang ini lauk untuk sayur dan juga buah-buahan ni kamu kena makan banyak supaya ianya dapat menghadamkan kamu punya proses pencernaan. Tapi sekarang ni ramai orang tak suka makan sayur, tak suka makan buah-buah, kan? Kalau makan pun tak banyak. Jadi sebenarnya kalau ikutkan daripada piramid makanan ni, kita kena selalu dan kerap makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, kita tengok bahagian yang ketiga. Okey, tingkat yang ketiga ini ialah ayam, ikan, daging dan kacang lah. Ini kita kena makan, tapi jangan makan terlalu banyak sangat. Okey, kita kena makan juga tapi jumlah dia jangan terlalu banyak. Kalau kita makan terlalu banyak, ia boleh menyebabkan kesan kepada tubuh badan kita. Dan akhir sekali, di bahagian atas sekali, yang paling sikit yang kamu kena makan, lemak, minyak, gula dan garam. Kalau boleh, kurangkan makan makanan yang berlemak, berminyak, bergula dan bergaram. Tapi kebiasaannya kita, inilah yang paling banyak kita makan. Contohnya kita makan kuih yang sedap kan, makan kuih manis dan sebagainya, minum air manis dan sebagainya. Lepas tu kita suka makan benda yang bergaram. Macam contohnya naga tu semua ada garam banyak tau. Naga, sausage, burger apa semua, sos, dalam tu ada garam tersembunyi yang banyak. Okay, kita kena kurangkan. Kalau kita selalu makan, ia boleh menyebabkan masalah kesihatan lah. Lemak, benda-benda yang berlemak, burger, ayam KFC, semua benda-benda tu adalah patutnya yang paling sikit kita kena makan. Tapi sekarang ni kita selalu banyak makan yang atas sekali tu yang kita paling suka kan. Yang sedap ni yang kita paling suka, tapi itu yang boleh menyebabkan penyakit. Okey, baik. Kita tengok kepada petikan warna biru tu. Okey, menu sihat harian mestilah seimbang dan mempunyai 4 kumpulan makanan seperti yang kelihatan dalam piramid makanan Malaysia, iaitu hasil bijirin macam cikgu cakap tadi lah. Nombor 1 hasil bijirin seperti nasi, mi atau roti. Yang baris kedua, tingkat yang kedua, buah-buahan dan sayur-sayuran. Tingkat ketiga, ikan, ayam, daging, telur serta susu dan produk tenusu. Dan akhir sekali, yang paling atas sekali, lemak, minyak, gula dan garam. Okey, idea utama dia adalah menu sihat harian perlu ada hidangan utama yang terdiri daripada hasil bijirin dan 3 hidangan yang lain. Okey, kita tengok gambar pinggan yang kat bawah tu. Cikgu tak boleh cakap kuat-kuat sangat, tekak ibu memang sangat sakit sekarang.
Cikgu cakap slow je, cikgu cakap perlahan je. Okay, harap kamu boleh dengar lah apa yang cikgu cakap kan. Okay, tengok kat bawah tu, pinggan sihat Malaysia. Okay, dalam satu pinggan itu pastikan sukunya ialah nasi. Jangan separuh tu nasi ataupun satu pinggan nasi. Ramai dalam ramai orang Malaysia dia suka makan sepinggan nasi. Dalam pinggan tu penuh nasi. Kalau boleh membukit lagi bukit, itu akan boleh menyebabkan kegemukan. Kalau untuk makanan sihat Malaysia, kamu disarankan untuk makan suku daripada pinggan. Okay, pinggan tu bulat, kita makan suku saja. Barulah badan kita kebiasaannya akan ideal lah. Maksudnya kita tak over makan, kita tak terlebih makan. Okay, sukunya daripada sumber protein, sama ada ikan ataupun ayam. Dan separuh daripada itu ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini kalau kita nak makan makanan sihat lah. Tapi selalunya kebiasaannya jarang orang makan dalam kuantiti yang macam tu. Contoh macam cikgu sendiri pun, kalau cikgu lah, pinggan tu yang separuh tu kebiasaannya nasi. Separuh tu kebiasaannya nasi. Lepas tu suku sayur, suku ikan. Biasanya kita orang Malaysia macam tu. Ada orang satu pinggan tu penuh nasi. Suku tu semua boleh menyebabkan berat badan berlebihan lah. Kalau kamu nak sihat, berat badan yang unggul, kamu kena makan macam ni. Dan apabila lapar, kita makan lagi. Contoh kita baru makan 4-5 jam, sebelum tu kita dah makan dah banyak macam ni. Jadi kita makan lagi. Jangan makan banyak-banyak terus. Ada orang dia suka makan sekali makan tu banyak terus sampai ke malam. Tapi sebenarnya itu tak bagus. Itu boleh menyebabkan masalah kegemukan, obesiti dan sebagainya. Kalau kamu makan macam ni, sebenarnya kamu akan rasa lapar cepat. 5 jam lepas tu kamu akan lapar, ataupun 4 jam lepas tu kamu akan lapar. Kalau lapar baru makan lagi. Okey. Seterusnya tengok petikan yang berwarna berwarna pink. Okey, pinggan sihat Malaysia membantu kita mendapat makanan seimbang. Okey. Isi suku pinggan dengan hasil biji ni, macam cikgu cakap tadi lah. Okey, isi suku separuh. Lepas tu tak ada apa dah ni. Cikgu ulang balik apa yang cikgu cakap ni. Bagi melengkapkan hidangan, minum air kosong atau minuman tanpa gula, susu atau produk susu. Jadi lepas makan, yang paling baik sekali kita minum air kosong. Jangan minum air manis, jangan minum air sirap, jangan minum air yang bergas dan sebagainya. Kalau boleh kita minum air kosong je. Macam cikgu sekarang, cikgu amalkan minum air kosong. Dah hampir 2 bulan lebih cikgu tak minum air manis. Kalau cikgu minum air manis pun cikgu minum tak banyak, minum sikit je, setengkuk 2 je untuk rasa. Lepas tu kebiasaannya cikgu akan minum air masak lah. Sebab cikgu sekarang ni dalam fasa untuk turunkan berat badan cikgu yang dah naik mendadak ini. Okay. Sebab kenapa tubuh badan cikgu naik mendadak? Cikgu ni jenis makan kuat. Kemudian kalau macam dulu waktu persekolahan, kita di sekolah macam cikgu memang aktif. Cikgu ajar PJ sampai 2-3 kelas sehari. Lepas tu kadang-kadang petang latih budak sukan dan sebagainya. Lepas tu sebab tu kadang-kadang pagi cikgu akan berjoging dulu sebelum masuk sekolah. Lepas tu cikgu memang makan jumlah yang banyak lah berbanding orang biasa. Tapi sekarang ni sebabkan PKP lah, lepas tu kita tak boleh PJ dan sebagainya, ada SOP dan sebagainya, cikgu punya nafsu makan tu kuat lagi. Cikgu suka makan lagi. Tapi bila kita dah kurang buat aktiviti, macam cikgu sini dah kurang buat aktiviti fizikal, maka berat badan cikgu naik mendadak lah. Jadi sekarang cikgu dalam fasa untuk menurunkan berat badan. Langkah pertama yang cikgu ambil ialah cikgu tak minum air manis. Memang cikgu tak minum langsung lah air manis. Dan sekarang ni cikgu dalam fasa untuk mengurangkan nafsu makan lah. So cikgu akan kurangkan makan. Cikgu tak boleh kurang makan sebab cikgu ada gastrik. Gastrik tu nanti kamu tanyalah ibu bapa kamu apa benda penyakit tu kan. Gastrik ni kamu tak boleh biarkan perut kosong. Kalau kamu biarkan perut kosong, nanti dia sakit, akan rasa sakit perut dan sebagainya, rasa tak selesa dan sebagainya. Itu masalah cikgu lah. Okay. Jadi cikgu ingat sampai di situ saja untuk Burutek episod 50. Dia terangkan tentang petikan ini, tentang makan menu seimbang. Cikgu tak nak kamu rakam baca lah, sebab cikgu rasa cikgu dah ada dengar lah. Kalau cikgu nak dengar bacaan kamu nanti di sekolah,
Cikgu minta maaf sebab mungkin pembelajaran kali ini kurang menarik sebab tekak cikgu sakit. Cikgu tak boleh cakap banyak sangat, cikgu tak boleh cakap kuat sangat. Kalau cikgu cakap kuat, nanti cikgu nak terbatuk. Okey, baik. Sekarang ni kamu buka kamu punya modul sekarang. Buka sekarang. Okey, kita tengok Bahasa Melayu tahun 2, iaitu hari Isnin 24 Mei 7.30 pagi hingga pukul 9 pagi. Okey, buka muka surat 11. Buka muka surat 11. Okey. Baca dan tulis isi tersirat berdasarkan isi tersurat. Okey, dia dah bagi jawapan tu dekat kotak tu. Kemudian dia ada bagi petikan. Dalam petikan tu ada tulisan yang berwarna hitam. Di situ adalah isi tersurat. Apa maksud dia? Contohnya yang pertama, keluarga Encik Farid membersihkan kawasan rumah bersama-sama. Okey, apa maksud dengan ayat itu? Adakah ia bantu-membantu, bekerjasama, kesihatan terjamin, bertanggungjawab? Itu kamu jawab sendiri di bahagian ruangan di bawah. Okey, baik. Seterusnya muka 12. Aktifkan diri, baca petikan, kemudian tulis idea sampingan. Okey, contoh aktiviti harian yang ada dalam baca petikan, ada idea sampingan. Okey, contoh aktiviti harian yang ada dalam petikan itu kamu keluarkan apa yang dia buat. Ada dekat perenggan pertama tu. Okey, kemudian kelebihan melakukan aktiviti harian. Jawapan dia ada juga dalam petikan itu. Kamu cari apa kelebihan dia, nanti kamu tulis di bahagian bawah. Kalau ada 2, kamu buat 2. Kalau ada nampak kamu rasa ada 3, buat 3. Kalau kamu jumpa 1, buat je lah 1. Okey. Jadi cikgu ingat sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari Rabu tidak ada disebabkan cuti perayaan Wesak. Pada hari Rabu kita tak ada kelas, kita bercuti. Kemudian kita akan sambung pelajaran kita untuk yang terakhir bagi minggu ini pada hari Jumaat. Lepas tu kamu akan cuti 2 minggu. Okey. Cikgu minta maaf kalau video kali ini tidak berapa menarik sebab cikgu tak berapa sihat sangat tekak cikgu. Jadi cikgu sampai di sini saja pembelajaran kita. Nanti kita akan jumpa pembelajaran kita pada hari Jumaat. Okey. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.